tayamum hanya cukup dengan apa? Dengan muka, dengan telapak tangan, dengan satu kaki tangan. Tidak isyaratkan semua sekali lah. Allah ya karim. Tak apa, kita boleh praktikal lagi. InsyaAllah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu min khalqihi wa habibuhu addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu lagi untuk majlis pembacaan kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'abdi li Maulah, karangan Asy-Syaikh Salim Ibn Abdullah bin Sa'd bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami Asy-Syafi'i yang meninggal dunia pada tahun 1271 Hijriah di Tanah Abang, Jakarta, Indonesia. Walaupun beliau lahir di Yaman, membesar di Yaman, tapi Allah takdirkan meninggal dunia dalam perantauan. Beliau merantau ke Indonesia. Ketika itu masih belum lagi namanya Indonesia lah. Dan meninggal dunia di Jakarta. Jadi alhamdulillah, kita telah pun meneliti dari satu perbahasan ke satu perbahasan. Semalam kita sampai kepada syarat-syarat yang mesti ditunaikan di dalam tayamum, syarat-syarat sah tayamum. Dan pada hari ini insya-Allah kita akan melihat kepada rukun tayamum. Kita akan melihat kepada rukun tayamum. Dan kita cuba, kalau ada rezeki, kita akan lihat juga perkara-perkara yang membatalkan tayamum. Kalau berasa tak sempat, mungkin kita hari ini masuk kepada fardu tayamum dulu. Dan kita belajar macam mana cara nak bertayamum. Saya pun dah bawa dah debu. Siap orang rumah kata, abang bawa lah talam. Kan dia mengingatkan nak mengadun kuih pula. Saya bawa talam kecil je. Saya bawa ni tayamum, debu tayamum, tapi debu di warna putih. Memang tanah hapu, Wallahualam. Tapi warnanya putih. Saya pun terkejut, ini tepung ke apa? Baca balik, dia kata dia sebut dihasilkan dari tanah galian yang suci, putih lagi terpilih. Tahulah tanah mana dia ambil dia, Wallahualam. Daripada India, jauh no. Tanah liat dia mungkin juga. Tanah liat dia mungkin. Tanah liat dikeringkan, kemudian diadun, diayak begitu sehingga keluar debu. Ni pun banyak ni. Rasanya kalau yang ni rasa mau dekat 50 kali tayamum pun tak habis lagi. InsyaAllah. Mereka kalau tuan-tuan mandi dengan ni, itu selesai lah. Sekali mandi je lah. Baik, hari ini kita akan melihat tentang fardu tayamum, iaitu rukun-rukun bagi tayamum. Dan di sini, iaitu di muka surat yang ke-40, kita akan melihat muka surat yang ke-40, iaitu bermula dalam ucapan yang berbunyi faslun furudut tayamum. Apapun kita hadiahkan terlebih dahulu Al-Fatihah kepada Asy-Syaikh Salim Ibn Abdullah, pengarang kitab ini. Al-Fatihah lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Salim ibn Abdullah ibn Sa'd ibn Abdullah ibn Sumair Al-Hadrami Al-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamidatihi wa qurra'i safinatin najah fima yajibu 'ala al-'abdi li maulah wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha. Allahumma amin. Faslun. Furudut tayammumi khamsatun. Al-awwal naqlu at-turabi, al-thani an-niyyah, al-thalith mashul wajhi, al-rabi' mashul yadaini ila al-mirfaqain, al-khamis at-tartibu bainal mashatain. Okay, terjemahan bagi teks ini yang pertama disebut terjemahannya adalah fasal pada membincangkan mengenai fardu-fardu tayammum. Maksud fardu tayammum di sini iaitu rukun-rukun tayammum. Sebagaimana wudu ada rukunnya, maka tayammum juga ada rukunnya. Cuma rukun tayammum ni agak special sikit kerana niat dia ada pada dua tempat. Dia ada dua kali kita kena berniat. Dua kali kita kena menghadirkan niat. Kalau wuduk sekali je, iaitu ketika air kena ke muka, masa itulah kita berniat. Tapi dalam tayamum dia ada dua kali kita kena berniat. Sini disebut fardu tayamum ada 5. Pertama, pemindahan debu tanah dari tempat asalnya ke anggota tayamum. Okey, pemindahan debu tanah dari tempat asalnya ke anggota tayamum. Maknanya kita kena mengambil debu, lalu setelah debu diambil, debu itu dipindahkan pula, dibawa pula ke anggota tayamum. Macam yang telah kita bincangkan sebelum ini, kalaulah seseorang itu ketika angin sedang bertiup, dia talakan muka dia ke arah debu, lalu dia berniat tayamum, tidak sah tayamum tersebut, kerana dia tidak mengambil debu. Debu tu terus datang ke muka dia. Jadi dia disyaratkan mengambil terlebih dahulu debu, kemudian setelah debu diambil, debu itu dipindahkan pula ke mukanya. Maknanya contoh macam ni saya nak bertayamum ni, saya pun belilah, ni pun anak punya ni tapi pakai duit saya, saya punya juga lah. Saya pun letaklah apa namanya debu ni. Oh ni kuat no kipas ni. Boleh aku padamkan kipas, kan terbang pula dengan debu-debu dengan saya pun nanti habis putih. Okey, jadi sewaktu saya nak bertayamum, saya kena pertamanya sebab debu ni dalam apa namanya ni, boleh je saya tuang di tangan terus. Boleh. Tapi biasanya kita akan letaklah dulu sini di belakang saya ni. Okey. Letak dulu. Jadi saya telah meletakkan debu di atas saya punya apa namanya, saya punya apa nama dia ni, talam kecil ni. Cuma orang kata abang jangan lupa pula, orang nak buat kuih apa semua nanti. Jadi ingatkan saya kalau saya terlupa. Saya letaklah sekira-kira saya boleh untuk mengambilnya. Kemudian setelah saya letakkan sini, saya mula mahu mengambil. Jadi saya letakkan di sini, saya contohnya saya menggunakan kedua telapak tangan saya. Saya tekapkan. Masa saya tekapkan itu, saya telah memindahkan debu. Nampak? Saya pindahkan debu ke atas tapak tangan saya. Jadi syarat pertama, ini memang putih muka awak ni. Lepas semayang awak kena basuh semula gambarnya. Okey, syarat pertama, memang debu lain macam ni. Syarat pertama, hendaklah debu itu dipindahkan dari tempat asalnya ke anggota tayamum. Maknanya contoh di sini, saya kena ambil debu ni dan letakkan di tangan, kemudian saya pindahkan pula ke muka. Jubah pun dah putih dah. Okey, syarat yang kedua, as-sani an-niyatu. Syarat yang kedua pula adalah niat. Terima kasih. Syarat yang kedua pula adalah
Niat, sini saya sebut kedua, niat tayamum untuk dia diizinkan melakukan ibadah yang memerlukan tayamum. Jadi di sini disebut satu niat saja. Sebenarnya ada dua niat, iaitu sewaktu saya melekatkan tangan saya ke atas debu ni, masa saya ambil debu ni, saya kena niat saya mahu bertayamum. Bukan saya saja pegang tanah, tidak. Tapi niat ni untuk memindahkan debu. Maksudnya ketika saya letakkan tangan saya ni, saya sudah berniat bahawa debu yang saya nak ambil ni adalah betul-betul tujuannya untuk bertayamum. Itu pada debu ke bedak tu. Bedak tak sah tayamum Tapi kalau saya tayamum sekarang pun tak sah juga. Sebab saya ketika ini kita semua ada ayah. Okey. Lalu setelah ada niat yang pertama, iaitu niat bahawa saya ingin mengambil debu ini tujuannya untuk bertayamum, maka datanglah niat yang kedua, iaitu niat untuk mengharuskan ibadah yang memerlukan kepada tayamum. Saya kena berniat pula. Jadi putih lah muka saya nampaknya. Memang debu ni putih. Debu apa ni tak bisa tengok lagi debu putih ni. Jangan dia letaknya tepung dah Tapi tak lah tu kan. Dia pun tahulah hukum tu, takkan mengenakan kita pula. Jadi setelah saya ambil debu ni, maka saya pun meletakkanlah debu ini di muka saya. Ketika saya letakkan debu ni di muka, maka apabila bersentuh saja debu ni ke muka, maka tu saya berniat. Niat tayamum untuk tujuan apa? Okey, jadi kita biasanya bertayamum untuk tujuan solat lah. Lalu kita nak sembahyang apa? Saya katakan contoh tak sembahyang maghrib lagi. Saya dah sembahyang maghrib, kita semua dah solat. Katakan belum sembahyang maghrib, dan kita telah belajar sebelum ni syarat tayamum mesti kena masuk waktu dulu. Sekarang maghrib dah masuk. Lalu setelah saya berniat mengambil debu ni tujuan untuk bertayamum, maka eloknya dinipiskan dinipiskan. Taklah kena sampai setebal-tebal tu. Nipiskan sikit tipis. Sama ada tiup boleh juga, nipiskan. Atau macam tu kita letakkan tangan begitu biar nipis sikit. Lalu setelah begitu, saya pun meletakkan tangan saya ke muka. Ketika tangan saya mula menyentuh muka, maka ketika itu saya berniat, saja aku bertayamum untuk mengharuskan diriku melakukan solat maghrib. Contohnya solat fardu maghrib kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika itu saya telah melakukan yang kedua, iaitu berniat. Okey, tak sapu lagi muka sebab dia tak masuk rukun yang ketiga. Okey. Maknanya kedua, niat tayamum untuk dia diizinkan melakukan ibadah yang memerlukan tayamum. Maknanya kalau dia berniat tayamum dengan satu ibadah yang tidak memerlukan tayamum, contoh saja aku bertayamum supaya aku dapat baca Quran, sedangkan dia tidak berhadap besar, dia hanya berhadap kecil. Orang yang berhadap kecil, kalau nak baca Quran tidak disyaratkan kena berwuduk, melainkan kalau dia nak pegang Quran, dia nak pegang mushaf, maka ketika itu barulah dia berniat untuk bertayamum. Okey, katakan saya tadi berniat untuk melakukan salat fardu maghrib. Lalu apabila saya telah berniat untuk melakukan salat fardu maghrib, saya setelah selesai bertayamum, saya pun sembahyang fardu maghrib. Itu sahaja fardu yang saya boleh lakukan. Satu tayamum untuk satu fardu. Yang sunat boleh macam-macam. Saya nak sembahyang sunat ke, nak sembahyang sunat ba'diyah, lepas tu berasa nak ada hajat, nak sembahyang sunat hajat, berasa teringin pula nak saya sonok sembahyang, dipanggil sunat mutlak, boleh, tak ada masalah. Itu kalau kita berniat asal ketika kita bertayamum itu untuk mengharuskan, dia bukan untuk mengangkat hadas, untuk mengharuskan. Dalam bahasa panggil nawaitu istibahata fardi salati al-maghrib. Contoh saja aku bertayamum untuk membenarkan atau mengharuskan diriku melakukan salat fardu maghrib. Kalau saya niat sembahyang maghrib, katakan, maka ketika itu saya hanya boleh sembahyang fardu maghrib dan saya tidak boleh melakukan salat isyak nanti dengan tayamum saya yang sama. Masuk isyak saya kena tayamum sekali lagi.
Tapi kalau sembahyang sunat, ya sembahyang sunat boleh, tak ada masalah. Cuma perlu diingatkan, kalau kita berniat sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat, itu saja niatnya. Tanpa terdetik di hati kita sembahyang apa. Kita sebut solat begitu saja. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat, solat yang hanya boleh dilakukan hanya sembahyang sunat. Sembahyang fardu tak boleh. Sebab itu bila kita nak sembahyang fardu, ketika bertayamum kita kena ta'yinkan sembahyang fardu apa. Saja aku bertayamum untuk mengharuskan diriku melakukan salat fardu maghrib kerana Allah Ta'ala. Jadi masa saya contoh tadi, katakan saya tak solat maghrib lagi, setelah saya mengambil debu ni dan saya dah nipih-nipihkan begitu, kemudian saya pun meletakkan di tangan saya, meletakkan di muka saya, lalu saya pun berniat, saja aku melakukan tayamum untuk mengharuskan diriku melakukan salat fardu maghrib. Lalu saya pun mula bertayamum. Saya pun bertayamum ke muka semua. Maka ketika itu selesai saya bertayamum, saya boleh melakukan solat fardu maghrib dan mana-mana sembahyang sunat yang saya inginkan. Tapi kalau saya niat saja aku bertayamum sebab nak sembahyang ba'diyah maghrib, boleh sembahyang sunat mana-mana pun tak apa. Bahkan lebih nak sembahyang sunat, walaupun kita niat ba'diyah maghrib, nak sembahyang sunat wuduk boleh, nak sembahyang sunat hajat boleh, solat istisqa boleh, tak ada masalah. Tetapi tidak boleh digunakan untuk solat fardu sebab saya berniat untuk melakukan ibadah sunat. Okey, selesai. Yang ketiga, menyapu muka. Nak menyapu muka. Jadi maksud muka ni iaitu seluruh bahagian muka yang wajib dibasuh ketika kita berwuduk. Maka seluruh kawasan itu mesti disapu dengan debu. Jadi contoh macam saya dah letakkan tangan begini daripada tadi, tangan tak letak di muka ya. Saya dah nipihkan. Maka saya pun mula meletakkan ke muka saya, iaitu yang sunat dia tak kisah. Dia sebenarnya tak ada cara tertentu. Dia tidak diwajibkan cara tertentu. Saya nak mula daripada bawah ke atas, kanan ke kiri boleh. Nak sapu banyak kali pun tak apa. Sini sikit, sini sikit, sini sikit, sini sikit. Yang penting semua kena. Boleh. Cuma yang dicadangkan untuk mudahkan kita, daripada atas kita bawa turun ke bawah. Daripada atas turun ke bawah. Dan kita pastikan seluruh bahagian muka yang wajib dibasuh ketika berwuduk, seluruh kawasan itu disentuh oleh debu. Maksud dia apa? Janggut kita orang lelaki mesti kena dengan debu tersebut. Kemudian hidung kita, bahagian permukaan hidung kita mesti kena dengan debu. Sebab bahagian atas hidung ni, bahagian permukaan hidung itu antara kawasan yang wajib dibasuh ketika kita berwuduk. Jadi contohnya di sini, putih saya hari ni ya. Selalu kalau debu biasa dia tak nampak sebab dia warna coklat. Saya pun orang coklat. Jadi nak sama je warna. Yang ni mau nampak jadi macam orang Korea pula lah lepas ni. Okey, saya pun letak contoh, kita ambil yang sunat, ambil pada atas. Saya dah buat tangan begini, saya ratakan begitu di atas begini, letak di bahagian atas, lepas tu saya niat. Nawaitu, ikutlah bahasa Arab ke bahasa Melayu tak ada masalah, tapi yang dalam hati maknanya. Saya pun dalam hati saya berkata, sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan diriku melakukan salat fardu maghrib. Saya pun turun. Mula turun ke bawah. InsyaAllah seluruh wajah saya sudah disentuh oleh debu. Sebab saya tarik tadi, daripada atas saya tarik, saya lekatkan muka begitu, saya turun. Dan masa saya turun, saya pastikan kena di hidung, muka dan janggut. Permukaan bibir juga kena. Jangan dikemam mulut tu, sebab permukaan bibir antara yang mesti terkena debu, sebab dia itu adalah kawasan yang wajib disentuh oleh air sewaktu kita berwuduk. Jadi semua kawasan ni, permukaan bibir, dan ketika saya wuduk saya kena tak kemam mulut, macam biasa je. Jadi insya-Allah semua dah kena. Tengok muka apa cerita? Semua kayak bedak je kan. Tak adalah Korea sangat ya. Okey, maknanya itu adalah yang ketiga. Nanti kita buat praktikal. Hari ni kita pun tiaw. Saya nak tengok tuan-tuan juga putih macam saya.
Mana mahu saya seorang je. Kenalah ramai-ramai. Barulah kita terasa semua jadi orang putih hari ni. Itu yang ketiga, menyapu muka. Kemudian yang keempat adalah menyapu kedua-dua tangan hingga ke dua siku. Maknanya rukun yang seterusnya adalah menyapu tangan dengan debu sehingga ke siku. Dan sebenarnya disunatkan juga lebih daripada macam kita budukkan kita sunat lebih-lebih, begitu juga sewaktu bertayamum. Sama dengan muka. Maksudnya saya tarik tu kalau boleh sampai di bawah-bawah ni pun kena juga. Okey. Mungkin tuan-tuan kata kena semua ke? InsyaAllah sebab tangan saya sudah lalukan semua. Jadi insyaAllah sudah kena semuanya. Jadi yang keempat, menyapu kedua-dua tangan hingga ke kedua siku. Okey, tadi saya dah bertayamum. Jadi yang ada di muka saya ni dah mustakmal. Saya tak boleh kikih nak ambil, tak boleh. Kemudian yang ada di telapak tangan saya juga, saya telah menggunakan je. Jadi yang melekat di tangan ni sudah melupakan yang sudah digunakan untuk muka. Jadi setelah saya nak mengambil yang baru, saya pun jangan di atas ni. Kalau di atas ni jatuh yang di tangan itu bercampur dengan debu yang ada di atas piring ini, jadi mustakmal. Jadi saya pun pastikan dah tak ada ni, walaupun ada putih-putih tu buat macam mana tak? Dah tak ada ni, dan saya pun mula mengambil debu yang sama. Boleh tepuk di tempat yang sama, tak ada masalah. Saya pun tepuk sekali lagi. Masa tepuk tangan disunatkan kita renggangkan jari. Dan disunatkan masa kita tepuk tu biar nampak, kalau tuan-tuan perasan debu mula naik ke atas. Saya naik, saya tepuk. Kalau debu banyak, main kita tekan tu, main dia saya tak langsung, dia akan kena di celah-celah jari terus. Tapi kalau debu sikit, dia tak kenalah. Okey, saya tekan. Okey, saya telah mengambil debu di telapak tangan saya ni. So, kita telah 2 kali tepuk. Maknanya kenalah dengan syarat tayamum kita belajar semalam. Lalu, ketika untuk tangan pun sebenarnya tak ada masalah. Kita nak sapu macam ni. Ni pun nak buat sapu. Tak ada masalah. Tak, hatta kata para ulama, kalau kita angkat tangan tak ada masalah. Contoh tangan macam tu, tak ada masalah. Boleh. Hatta kita angkat pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Tetapi yang diajar oleh para ulama, masa kita tepuk tangan di sini, kita buat begini. Okey, jari saya buat tangan begini, ni kanan saya, ni kiri saya. Ujung jari perut jari kanan, jari kiri saya rapatkan dan saya letakkan di hadapan bahagian depan jari kanan saya. Perut jari kiri berhadapan dengan kawasan luar jari tangan kanan saya. Saya letak begini. Okey, dalam keadaan melainkan semua perut jari ni melainkan ibu jari. Saya buat begini dan saya tarik ke bawah. Ibu jari kanan jangan kena. Biarkan dia merenggang gitu. Dia merenggang gitu. Kedua-dua ibu jari direnggangkan. Saya tarik sampai ke pergelangan tangan. Ketika sampai ke pergelangan tangan, saya genggam. Saya tarik lagi. Saya tarik sampai ke siku. Okey. Saya tarik sampai ke siku, kemudian pusing. Sebab bahagian sini sudah terkena, tetapi bahagian sini belum lagi. Okey, bahagian luar tangan kanan saya sudah terkena, tapi bahagian dalam tangan kanan saya belum terkena lagi. Macam mak kilau pula semuanya. Macam nak bersilat. Jadi saya tarik sini dan saya genggam sampai ke bawah ini. Kemudian saya tolak. Saya tolak jari saya dan saya sapu pula. Sapu ke atas ni. Sapu. Dan setelah sampai ke sini, perut ibu jari kiri saya menyapu bahagian atas, bahagian luar ibu jari kanan saya. Saya dah tarik sini, sampai ke sini saya pun begini. Sapu. Maka ketika ini selesailah jari kanan saya, tangan kanan saya disentuh dengan debu. Dalam masa yang sama,
debu yang ada di telapak tangan kanan saya belum digunakan lagi. Maka saya gunakan untuk menyapu tangan kiri. Sama konsepnya, saya letakkan perut jari kanan saya ni di hadapan luar tangan kiri. Di bahagian atas begini. Saya tarik ke bawah begitu. Sampai ke pergelangan saya genggam. Untuk pastikan kawasan tu semuanya disentuh. Tarik ke bawah. Sampai ke siku. Saya pusing. Dan tarik lagi. Sampai akhirnya bertemu di antara dua jari ni. Dan jari kanan saya di bahagian perut jari kanan, saya sentuh bahagian perut, bahagian luar jari, ibu jari kiri. Maka selesai. Cuma kalau saya tepuk masa mula-mula tadi, ada kawasan celah-celah jari ni tidak terkena debu, maka saya diminta untuk menyelat-nyelatkan. Dan macam tu menyelat-nyelatkan antara jari supaya kawasan telapak tangan saya dan seluruh jari-jari ini sudah terkena dengan debu. Selesailah tayamum saya. Itu yang dimaksudkan. Yang keempat, menyapu kedua-dua tangan hingga ke siku, hingga ke kedua siku. Jadi konsep dia mudah. Sekali lagi, saya tepuk. Ini cerita kalau tak start lagi. Tepuk. Debu pun dah tak tahu pernah ada dah. Tepuk. Okey. Letakkan perut jari tangan kiri di hadapan kawasan luar tangan kanan. Tarik sampai sini, genggam sampai ke siku. Nak lebih sikit bagus, dia panggil al-ghura wa tahjil. Tarik ke depan. Okey, tarik. Masih menggenggam masih menggenggam supaya bahagian sini pula tersentuh debu. Kemudian ibu jari saya, ibu jari kiri menyentuh bahagian luar ibu jari kanan. Selesai tangan kanan. Tangan kiri pula, debu yang ada di tangan kanan saya letakkan di hadapan kawasan luar jari-jari tangan kiri kecuali ibu jari. Saya tarik ke bawah sampai ke siku. Eloknya di atas, dibawa ke atas lagi sebab kita nak ambil yang sunat. Kemudian kita tolak, masih menggenggam sehingga sampai ke pergelangan tangan semula. Lalu perut ibu jari kanan saya menyentuh kawasan luar ibu jari kiri. Kemudian saya menyelat-nyelatkan untuk memastikan tepi-tepi jari saya juga disentuh oleh debu. Dan ketika itu selesailah tayamum saya. Kita azan dulu . Allah.
La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa أشهد أن لا إله إلا الله ورسول رضيت بالله بسيدنا محمد رسول الله الإسلام اللهم رب العالمين والصلاة والقائمة على سيدنا محمد رسول الله والشرف والدرجة الرفيعة وقال محمود صلى الله وسلم على سيدنا محمد. Okey, seterusnya tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir adalah yang kelima, rukun yang kelima adalah mengikut susunan di antara dua sapuan. Maksudnya hendaklah disapu muka terlebih dahulu, barulah disapu tangan. Adapun tangan kita nak sangat mudah. Rukun tayamum sangat mudah. Tapi kalau kita tidak melakukannya, mungkin kita akan agak rasa susah. Jadi saya kira setakat ni dahulu. InsyaAllah nampaknya pertemuan akan datang kita akan pergi kepada perbahasan yang keseluruhnya, perkara-perkara yang membatalkan tayamum insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk yang berada di surau ini, kita tangguhkan dulu, kemudian kita praktikal sebelum sembahyang lah. Boleh kita tangguhkan dulu majlis kita, dan sebelum kita solat isyak, saya nak tengok tuan-tuan bertayamum pula. Mana haji saya je putih hari ni, tuan-tuan pun kena putih juga. Melainkan kalau debu tuan-tuan tak kena putih. Kita tangguhkan sementara majlis kita, insya-Allah bertemu semula dalam pertemuan akan datang. Dan saya nak praktikalkan tuan-tuan yang berada di hadapan saya insya-Allah. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلمة ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Okey, kita tangguhkan dulu dan tuan-tuan saya nak praktikalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.